Nanti saya jelaskan macam mana orang salah faham Imam Ghazali juga bila dia cerita pasal cause and effect. Orang sampai kata Imam Ghazali punca kejatuhan sains. So bila misunderstanding berlaku dekat situ, you akan accuse someone sesuatu yang dia tak cakap. Okay. So bila kita menafikan illah ghaiyah daripada perbuatan Allah, adakah bermakna alam ini tidak ada harmoni, tidak ada kesinambungan, tidak ada harmoni, tidak ada pattern, tidak ada undang-undang, tidak ada law? Bukan itu yang dinafikan. Ingat tak bila Imam Ghazali kata perhubungan sebab musabab ni perhubungan kebiasaan, bukan perhubungan deterministik. Ada orang salah faham. Dia kata inilah punca kejatuhan tamadun Islam dan ini jatuhnya sains. Sebab apa? Sebab bila perkaitan sebab musabab ni telah diputuskan, maka didakwa umat Islam yang salah faham ni, dia kata okay, so everything is Allah in the end of the day. So let's go straight to Allah instead of going through the means of sebab dan musabab. Akidah Asy'ariyah kata bila kapas jumpa api kan, Allah yang cipta kebakaran tu. The phenomenon of burning is created by Allah. So since Allah yang buat kebakaran tu, tak perlulah adanya api, adanya kapas untuk berlaku kebakaran. So ini akhirnya meracuni ramai pemikiran umat Islam tentang sains. Dia orang dakwa, sebahagian orientalis yang dakwa. Kata sebab ni lah orang Islam tak suka pada sains. Sebab tu dia cari sebab musabab yang ghaib je kerja dia. Kalau dengar sekali macam ada betul ya. Tapi bukan salah Imam Ghazali, because that's not what he's saying. You misunderstood what he's trying to say. Yang membawa masalah adalah geng-geng sufi batini ni. Yang semua sebab musabab dia nisbahkan kepada ghaib. Orang kita suka sebab ghaib ke suka sebab zahir? Ghaib. Dia tak suka bila dengar kenapa terjadinya wabak ni. Rahsia satu kan. Lepas tu yalah macam-macam lah sebab-sebab ghaib lah. Sebab ada wali yang tak redha kan. Ada wali yang marah, wali naubah contoh. Dia suka sebab-sebab ghaib ni. Kalau kita jelaskan secara zahir dia tak suka. Ya, sebab wabak ni berlaku sepanjang sejarah. Covid ni bukan benda yang luar biasa kecuali bagi orang tak baca sejarah. Ini tak pernah berlaku. Ni akhir zaman. Apa ni? Kan Black Death tu 50 million people mati. Kalau Covid ni kalau kita tengok ni, dia punya death rate dia tak tinggi sebenarnya kalau nak banding dengan wabak-wabak dalam dunia. Walaupun ada kata tu zaman tak ada teknologi Ustaz, lepas tu tinggi. Okey, cuma saya nak beritahu wabak yang berlaku ni orang suka berkonspirasi teori. Padahal dia boleh terhasil secara natural dan secara tabi'i. Dan dalam sejarah banyak, awak boleh check lah list of apa kita kata pandemics throughout history. Ya, nearly 1000 years ago. Subhanallah. Zaman Nabi pun berlaku wabak. Kita nak kata ada konspirasi orang buat kat lab. Boleh. Saya tak kata mustahil orang buat kat lab hari ni. Saya tak kata mustahil. I'm not saying it's impossible. But I'm saying cari sebab yang zahir dulu. Then if you can explain things with sebab yang zahir, why you go to sebab yang ghaib yang you tak boleh nak buktikan? Islam tak suruh kita buat benda tu. Islam suruh kita cari sebab yang zahir. Bila suka sangat cari sebab ghaib. Ni kita ni miskin ni sebab ada konspirasi bangsa lain. Kan? Kenapa kena lompat pergi ke situ? Why? Okay. So bila geng-geng kita kata geng-geng sufi batiniah ni, betul ke saya cakap diorang ni suka nisbahkan kepada sebab ghaib? Inilah awak macam ni sebab salam. Semua dinisbahkan kepada maksiat. Tak semestinya kan? Musibah berlaku mesti pasal maksiat ke? Tak semestinya. Tak semestinya. Nabi Ayub maksiat. Nabi Muhammad kena sihir, maksiat Nabi. Ada musibah turun kerana ujian. Ada musibah turun kerana pembersihan. Ada musibah turun kerana nak menjauhkan mereka lagi daripada Allah. Ada musibah turun kerana laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So apa hak kita untuk terus menentukan bahawa sebabnya adalah ini dan itu? Dalam fiqh pun kita diajar nahkumu bizawahir. Kita berhukum dengan perkara-perkara zahir dulu.
We judge by what is zahir. Kalau zahir ni tak boleh explain, baru kita beralih kepada explanation ghaib. Okay. Kalau cawan ni bergerak, awak tak boleh terus kata, ni malaikat yang gerak ni. Kan? Jin. Terus expression ghaib kan. Kita kena tanya, tengok sahabat ni mungkin ada magic trick ke apa. Kan? Ada letak magnet ke. Cari itu dulu. The exhaust all the possible means, baru kata, okay, this is unexplainable scientifically. Tanya pakar pula. Kita dengan minda kita kata unexplainable, tapi pakar tengok, aku tahu trik ni apa. Macam James Randi kan. The amazing James Randi. Dia kerja dia debunk. Debunk penipu-penipu. Dia pernah debunk seorang penipu kat Malaysia yang mendakwa dia pegang bulb tu, bulb boleh berlampu. James Randi turun daripada Amerika untuk buktikan ni penipu. Dia letak sesuatu dekat selipar dia. Ada gadget dekat selipar dia. Lepas tu orang yang buat apa bedah batin, dia pun buat bedah batin James Randi ni. Dia tunjukkan cara nak buat bedah batin yang tipu lah. Kan? It looks real. It looks very real. So pakar-pakar debunkers ni, dia tengok sekali dia tahu. Kita yang tak biasa tu, oh ni sihir ni kan. Ni jin. Padahal bukan jin pun. Padahal bukan sihir pun. Sebab tu kena cari natural explanation first. Zahir explanation. Kalau tak ada, barulah cari ghaib explanation. But in the end of the day, kita tahu Allah is behind everything. Itu ghaib explanation for everything lah. But if you only speak like that, then it will kill science. Betul? Allah yang buat, semua Allah yang buat. Allah yang kenyangkan, Allah yang ni. Betul. Secara faktanya betul. Tapi kalau awak duk mengulang benda tu banyak kali pada anak awak, yakinlah anak awak takkan minat dengan sains. Tapi kalau awak kata, Allah yang buatkan kita hilang haus dengan minum air. Dengan cara macam mana? Apa mekanisme dia? Air ni H2O kan? Dia masuk dalam tubuh kita, macam mana badan kita menyerap air dan Allah explain. Baru anak kita minat pada sains. Ni tak, kuasa Allah. Cara orang pemalas. Wallahi itu pemalas. Kuasa Allah. Yalah betul kuasa Allah. Tapi saya nak faham apa hikmah dia. Apa mekanisme dia. Allah yang suruh, betul tak? Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Kau tak tengok ke macam mana unta ni dicipta? Apa soalan Allah? Tak tengok ke macam mana unta ini ke Allah suruh, kenapa tak pandang unta? Bukan tu, dia tak berhenti kat situ. Allah tanya kita, kau tengok unta tu, lepas tu kau tengok macam mana ia dicipta. So you have to go back. Macam mana dia develop? Daripada janin, macam mana dia develop? Dicipta ni sangat umum. It involves everything about the unta. Daripada kaki dia yang bukan main tebal, yang macam sponge, kena apa padang pasir yang begitu panas. Kan, dengan bulu mata dia yang macam apa? Wiper kan. Boleh protect daripada ni dan sebagainya. Lepas tu body temperature dia, macam mana dia boleh jalan begitu jauh. These are all fascinating. If you don't find it fascinating, then your heart is dead. Nak tahu tanda hati mati apabila tidak lagi teruja dengan ciptaan Allah. Orang kata, hati mati ni bila nampak kebaikan tak minat untuk buat. Nampak keburukan tak rasa benci. Ya betul. Salah satunya hati mati juga adalah melihat ciptaan Allah yang hebat, tak rasa apa dalam hati, tak bergetar pun. Kita rasa benda ni normal saja. Ada seekor semut ni dia boleh angkat lebih 10 kali ganda tubuh dia punya weight. Seekor semut boleh angkat satu benda, objek yang 10 kali ganda berat badan dia. Okey. So, itu apa tu? Orang meninggal kan? Macam tu. Kalau ada deg, itu tanda hati yang hidup. Subhanallah. Ant-Man suka tengok lah. Iron Man. Ant-Man. Okey. Sensitif. Jangan. Okey. Allahumma salli ala Muhammad.